Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-munji min azabin nar wa azabil qabr. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma asyraqat syamsun wa anara badar. Amma ba'du. Ayuhan nas, ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. I'lamu anna allaha khalaqa dunya darul mamar wa anna al-akhirata hiya darul maqar. Amma ba'du. Faqad khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al-layla wan-nahar wasyamsa wal-qamar lihikmatin balighatin wa ghayatin samiyatin, fahum yusabbihuna Allah ta'ala liqaulihi ta'ala la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal laylu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Sidang jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dialah menjadikan siang dan malam, matahari dan bulan. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai hikmah dan rahsia yang sangat mendalam, dan mempunyai rahsia dan isyarat yang tertentu kepada hamba-Nya untuk mengambil iktibar dan pengajaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal laylu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Matahari tidak akan ada kebolehannya untuk mendahului pergerakan bulan yang Allah Ta'ala jadikan. Begitu juga siang tidak akan boleh mendahului malam, begitu juga malam tidak boleh mendahului siang. Semuanya ada di atas orbit yang tertentu yang bergerak sekalian makhluk Allah Ta'ala itu seolah-olah manusia yang sedang berenang di dalam lautan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai waktu untuk kita berehat, waktu untuk kita mengumpul tenaga, meneruskan kehidupan untuk keesokan harinya insya-Allah. Dan bulan yang ada pada waktu malam adalah cahaya yang hasil daripada pembalikan pancaran matahari. Adapun siang hari adalah waktu untuk hidup, mencari pencarian, untuk meneruskan kehidupan, dan ialah waktu untuk berletih, bersusah payah, berpenat lelah. Matahari adalah makhluk yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita ambil manfaat daripada cahayanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa allazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Allah Ta'ala dialah yang telah menjadikan kamu malam ini seolah-olah sebagai pakaian, dan jadikan tidur itu sebagai satu ketetapan untuk kerehatan. Dan Allah Ta'ala menjadikan malam, dan Allah Ta'ala jadikan siang hari seolah-olah kita bangun daripada ditiup sangkakala daripada alam barzah untuk menerus dan menghidup dan meneruskan kehidupan di atas muka bumi. Allah SWT amat bijak, amat bijaksana, lagi amat mengetahui. Dia tidak mencipta sesuatu dengan sia-sia. Firman Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka Allah Ta'ala cipta kamu dalam keadaan bermain-main dan sia-sia, sedangkan kamu semua tidak akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala?
Subhanallah, Maha suci Allah Ta'ala daripada membuat makhluknya tanpa ada perkara dan hikmah dan rahsia di sebalik penciptaan yang diciptanya. Pastinya Allah Ta'ala mencipta setiap sesuatu mesti ada rahsia yang perlu kita selidik dan kita kaji. Sebahagian daripada ciptaan Allah Ta'ala itu, khasnya pada malam yang berbahagia ini, adalah kejadian matahari dan bulan, yang kedua-duanya adalah dua tanda yang besar yang menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah Ta'ala. Bahkan seluruh makhluk adalah dalil yang besar menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala. Hatta diri kita sendiri adalah dalil untuk menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala. Ya Allah wajibul wujud, kita ni adalah jaizul wujud, kita ni harus wujud. Kewujudan kita adalah dalil besar menunjukkan wujud Allah Ta'ala. Begitu juga wujudnya matahari dan bulan, dan apa peristiwa yang berlaku daripada sebab keduanya adalah dalil besar untuk kita boleh mengenal dan arif kepada Allah SWT, yang dialah yang menjadikan semua makhluk ni, yang semua makhluk ni adalah tanda, dan semua makhluk adalah hasil daripada perbuatan Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, sebahagian daripada hikmah Allah Ta'ala ciptakan matahari dan bulan ini adalah jadikan, khasnya dalam peristiwa gerhana ini, untuk memberi peringatan kepada sekalian makhluk, khasnya hambanya yang muslim, yang mukmin, khasnya mereka yang derhaka dan melampaui batas, apatah lagi yang tidak beriman. Semua itu adalah sebagai peringatan agar mereka boleh rujuk, boleh balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kalau yang kafirnya supaya mereka boleh beriman, dan kepada orang yang beriman, orang yang Islam, supaya balik kepada taat kepada Allah. Dengan melihat kejadian itu, agar kita boleh merasa gerun bagaimana alam yang Allah Ta'ala cipta ni semuanya menurut titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan matahari yang tidak ada landasan dan tergantung di angkasa, tapi boleh berlaku dengan kiraan yang sangat tepat, tidak berganjak walaupun sesaat, dan boleh dikira dengan tepat untuk dilihat dan diperiksa dan disemak bilakah berlakunya gerhana bulan dan matahari tersebut. Menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala amat halus kejadiannya. Apa yang diciptanya adalah amat teliti. Apa yang diciptanya semuanya adalah dalam perhatian, dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kejadian gerhana bulan atau gerhana matahari ini adalah untuk menakutkan dan menggerunkan kita supaya sedar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita kembali kepada agama Allah Taala, taat kepada Allah Taala dengan banyak berzikir, dengan banyak berselawat, dengan rajin melakukan ibadat dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala isyarat dalam Al-Quran seperti mana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Maksudnya, tidaklah kami utuskan tanda-tanda yang ada di atas muka bumi ini, melainkan antara hikmahnya adalah untuk menakut dan menggerunkan manusia, agar semua manusia ini boleh balik dan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taat dan mentauhidkan Dia dan menjauhkan larangan Dia, menjauhkan daripada tipu daya syaitan, tipu daya nafsu, agar kita benar-benar boleh menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, keadaan kita pada hari ini berserta dengan kejadian gerhana bulan pada malam ini, apatah lagi dalam suasana kita Malaysia khasnya diisytiharkan sebagai negara yang dalam keadaan darurat disebabkan ada wabak yang bencana. Tiada lain wabak dan bencana yang menimpa kita ni melainkan dia adalah disebabkan dosa dan maksiat yang berlaku di kalangan kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Terjemahan daripada ayat Quran tersebut,
telah nyatalah kerosakan di darat dan di lautan disebabkan kejahatan yang diusaha dan dibuat oleh tangan-tangan manusia. Dan Allah SWT datangkan keburukan dan bencana dan malapetaka daripada sebab kejahatan dan keburukan yang dibuat itu, untuk Allah Ta'ala merasakan sebahagian daripada akibat kezaliman, kejahatan, kefasikan, kedurjanaan yang telah dibuat oleh manusia, agar mereka boleh balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Ar-Rum ayat 41. Sidang jemaah yang berbahagia, yang dapat kita faham daripada Al-Quran ini, perkara yang wajib ke atas kita, khasnya umat Islam, apabila kita melihat ayat Quran, Allah SWT sendiri menjelaskan bahawasanya tidak akan ada berlaku kerosakan tu melainkan disebabkan oleh perbuatan manusia. Maka hendaklah kita bersegera kembali pada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jalan untuk kita boleh selamat daripada azab dia, sama ada di akhirat sana, apatah lagi yang dunia yang kita sedang hidup di dalamnya. Jikalau kita tidak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk banyak bertaubat, untuk zikir dan taat, jauhkan diri daripada maksiat, pastinya kita akan selama-lamanya dalam keadaan azab dan dalam keadaan bala bencana. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bala yang kena pada kita pada masa ini, pada amnya, sekiranya ia adalah sebenar-benarnya wabak yang menyebabkan kerosakan, maka tiada lain sebenarnya dialah satu amaran supaya kita balik kepada Allah Ta'ala dengan banyak bertaubat. Sekiranya wabak dan bencana yang berlaku ini sebenarnya adalah tipu daya dan rekaan semata-mata untuk menakut-nakutkan kita, tiada lain dialah sebagai satu isyarat nak menunjukkan bahawasanya umat Islam telah banyak mengikut agenda Yahudi dan Nasrani, sehingga patuh dan tunduk kepada apa saja tunjuk ajar mereka, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, lubang dop sekalipun, pasti umat Islam akan mengikutnya. Sabdaan Nabi SAW, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'u atau kama qala. Maksudnya, kamu pasti akan mengikut perjalanan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, yang jikalau mereka itu masuk ke lubang dab sekalipun, pasti kamu semua akan mengikutnya. Bila Rasulullah mensabdakan demikian, para sahabat bertanya, qalu faman al-yahudu wan nasara, adakah mereka itu orang Yahudi ataupun Nasara? Kata Nabi SAW, qala faman, siapakah lagi kalau bukan daripada Yahudi dan Nasrani. Sedang jemaah yang berbahagia, marilah kita berwaspada daripada tipu daya dunia, kerana dunia adalah memang tempat tipu daya dan tempat syaitan bermaharaja lela. Begitu juga nafsu yang kita banyak terpedaya. Mudah-mudahan peristiwa yang berlaku ini menjadikan sebab untuk kita beringat-ingat dan sedar bahawasanya apa saja yang berlaku atas muka bumi ini tiada lain melainkan semuanya adalah di atas ketentuan dan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, hendaklah ada keupayaan pada kita untuk menilai adakah apa yang berlaku itu adalah perkara yang adakah ia perkara yang manifestasi daripada taat kita, dengan itu membawa berkat dalam kehidupan, ataupun dia adalah manifestasi daripada azab dan bencana di atas maksiat dan dosa yang kita laksanakan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa jahada jihadahu yaumaddin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa usikum bi ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaah yang berbahagia, saya menyeru agar kita sentiasa dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi warisan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita melalui perantaraan para sahabat, tabi'in, begitu juga tabi'in sampailah kepada kita hari ini. Jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan jagalah hubungan kita sesama manusia tepat macam mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana telah diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita makmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan tanggungjawab untuk mengimarahkannya. Malangnya kita tidak dibenarkan untuk datang ke rumah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa kita dengan hari yang dan malam yang bahagia ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengangkatkan bala bencana daripada negara kita, daripada dunia ini amnya, dengan menyedarkan kita apa yang sepatutnya dilaksana dengan bala bencana yang ditimpa kepada kita ni. Bukan dengan menutup masjid, dengan menutup sekolah-sekolah, pondok, ma'tafiz dan seumpamanya. Bahkan hendaklah masjid dibuka seluas-luasnya, kerana dengan memakmurkan masjid, dengan kita meneruskan pengajian-pengajian Islam, mengajar anak-anak bangsa kita mengenal Allah Ta'ala, mengenal agama, inilah jalan dan sabab rahmat yang menyebabkan terangkatnya segala bala dan maksiat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih zata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wasabbithum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkatilah hamba-hamba-Mu yang melaksanakan tuntutan segala yang Kamu perintahkan kepada kami, itulah dengan menunaikan solat, dengan berpuasa yang fardu dan sunat, dan melaksanakan titah perintah-Mu dengan banyak berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, khususan fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma idfa 'anna al-bala wal waba, khususan fi biladina wa khususan bala alladhi alaina wal ghala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iri buldani 'amah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Fala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.